Kau tak lari dulu lagu atas. Lari bukan nak main nama. Tak lagi apa tak lari. Kan tengok drone masuk dalam muka abang. Tengok atas tu. Dari segi ketahanan bagus sangat, kreativiti bagus sangat. Tapi dari kelancaran kita sambung. Saya mengatakan aktif bersama dengan pihak luar. Pertamanya kerana saya sendiri mempunyai hala 7 sekolah saya, organisasi sekolah saya, di mana saya mulakan perubahan sekolah sejak daripada tahun 2013. Daripada 2013 hingga 2015, kami bergerak atas dasar hala 7 untuk sekolah pemikiran abad 21. Kemudian kami bergerak daripada 2016 hingga 2018 sekolah transformasi TS25, dan sekarang kita akan masuk fasa yang ketiga 2019 sehingga 2022, di mana hala 7 organisasi sekolah saya adalah merealisasikan sekolah berkualiti menjelang tahun 2022. Jadi berdasarkan 3 fasa perubahan yang berlaku dalam sekolah, sebab hala 7 sekolah saya sentiasa bergerak mengikut fasa-fasa berkenaan, maka saya terpanggil untuk membuat hubungan luar dengan pihak luar untuk mempercepatkan proses transformasi sekolah, mempercepatkan perubahan transformasi sekolah. Pertamanya untuk sekolah saya lebih berdaya saing, sebab kepakaran memang ada di luar banyak untuk membantu peningkatan akademik, kemenjadian murid, dan juga kita juga perlu untuk melihat dari segi guru. Okey, apabila kita berjaya mendapat sokongan daripada pihak luar untuk membantu sekolah, saya terpaksa menceritakan semula kepada organisasi dalaman, iaitu cikgu-cikgu dan staf saya. Pertamanya saya memberi penjelasan, buat penataran tentang hasrat utama sekolah berkolaboratif dengan pihak ini. Okey, kita buat penjelasan tentang apa faedah, apa manfaat besar yang sekolah boleh perolehi daripada perhubungan ini. Pertamanya saya nampak benefit dia akan pergi kepada anak-anak cikgu dan anak staf. Sebab saya akan utamakan anak-anak guru dan anak staf dulu, sebab mereka ni yang akan dapat manfaatnya. Kemudian baru datang kepada sekolah, kemudian datang kepada ibu bapa dan komuniti. Jadi itulah keistimewaan dia apabila cikgu dan jawatankuasa kerja dalaman ni nampak apa yang kita nak buat dengan hala 7 yang kita ada. Sebab kita ada visi, kita ada matlamat dia, dan biasanya bila kita buat hubungan luar ni, kita nak impak yang tinggi kepada keberhasilan dan kemenjadian murid. So bila cikgu-cikgu dan staf melihat keuntungan, benefit tu datang balik untuk diri dia, maka itu dah menjadi satu, orang kata, tarikan untuk cikgu-cikgu kita melaksanakan program jalinan dan jaringan ini apabila ia berlangsung di sekolah. Jadi
penerimaan yang baik kita dapat daripada guru-guru, respon yang baik, respon yang positif terhadap pelaksanaan yang kita buat bersama dengan pihak luar ini. Okey, apabila kita ada hala tuju yang spesifik dan kita faham apa stakeholder kita nak, maka dari situ kita buat kita punya perancangan awal. Perancangan awal kita kena cantik lah, sebab dia melibatkan passion, melibatkan daya saing yang kita nak. Jadi so we have to go extra mile untuk dapatkan benda-benda ni, untuk memenuhi keperluan ini. So dari situ senang untuk kita memilih pihak-pihak ataupun mencari pihak-pihak luar untuk kita berkolaboratif. Jadi dari situ kita buat checklist. Dengan setiap hasrat dan aspirasi yang kita mahukan, yang nak kita laksanakan. Dan dari situ bila dah ada checklist tu, kita mula fikirkan apa bonus operandi yang cuba kita nak laksanakan. Siap modus operandi itu, maka kita mulakanlah membina hubungan dengan pihak-pihak yang berkenaan. Dan saya biasanya waktu untuk saya keluar buat hubungan ini apabila tiba waktu cuti sekolah. Sama ada cuti tu seminggu, apabila saya tak ada function di luar, tak ada nak pergi mana-mana untuk makan angin, tak ada. So minggu tu saya akan keluar. Saya datang ke sekolah, saya punch in, kemudian saya keluar untuk bergerak, untuk berjumpa dengan pihak-pihak luar yang ini. Jadi saya menggunakan waktu cuti sekolah untuk berjumpa dengan pihak-pihak yang berkenaan untuk berkolaboratif. Ada cabaran, biar besar atau kecil memang ada cabaran dia. Yang pertama yang saya nampak untuk program jaringan dan jalinan ini, cabaran dia yang pertama adalah kita perlukan satu sistem perancangan yang sangat kata teliti. Okey, yang kedua saya nampak cabaran ni adalah masa. Kekangan masa. Bila kita sebut dari segi pengurusan dan kekangan masa ni dia ada dua, masa sekolah dan juga masa pihak yang berkenaan, pihak luar yang berkenaan. Sebab kita perlukan satu adjustment masa untuk perjumpaan, untuk perundingan kan, dan masa untuk pelaksanaan. Ini bukan satu kerja yang mudah, sebab kita nak kena ada penyesuaian dengan hasrat dan matlamat kita. Maksud dia pihak sekolah dengan pihak yang berkenaan, pihak luar yang berkenaan, kita nak cari satu titik penyesuaian bersama. Contohnya win-win, menang-menang, situasi menang-menang. Sekolah menang, pihak luar tu pun menang juga, win-win situation. Ada kalanya kita kena tengok juga lose-win, kan, ataupun win-lose. Kadang-kadang ada menang dan kalah, kemudian kena ada give and take, kemudian ada tukar ganti, swap dan sebagainya. Itu adalah cabaran. Utamanya masa lah. Masa adalah cabaran, kita nak selarikan masa kita dengan masa pihak yang berkenaan. Ini satu benda yang kita nak kena cari titik penyesuaian. Bagaimana pihak sekolah mengekalkan hubungan dengan pihak luar. Pertamanya kami sentiasa berhubung. Bila program dah habis, kita berhubung dengan media sosial, terutama dengan WhatsApp, dengan SMS, dengan FB sekolah, untuk bertanya khabar, untuk memberitahu program-program yang akan datang, dan sebagainya lah, untuk pengetahuan pihak yang berkenaan. Kemudian selain daripada kita sentiasa berhubung melalui media sosial, kita juga menjemput pihak-pihak luar ini apabila pihak sekolah ada satu majlis atau program besar. Kita menjemput dia orang datang ini sebagai jemputan. Ada juga kita jemput dia orang ini sebagai perasmi untuk program-program di sekolah. Jadi yang ketiga yang saya nampak yang boleh mengeratkan hubungan pihak sekolah dengan pihak luar, apabila kita menandatangani sebarang sijil perkongsian pintar,
ataupun letter of intent, LOI dengan pihak berkenaan, kita buat pada majlis sambutan hari raya. Kita jemput dia orang datang, masa tu kita buat tanda tangan tersebut, kemudian kita raikan dalam bersama-sama dengan warga sekolah, bersama-sama dengan warga ibu bapa sempena sambutan hari raya Aidilfitri. Kami juga pernah buat semasa hari raya Korban. Jadi acara tu lebih meriah dan maka hubungan tu lebih erat, lebih rapat antara pihak sekolah dengan pihak yang berkenaan. Dan satu lagi yang kami tak tinggal, kami sentiasa menjemput ke semua pihak luar ini bersama-sama dengan SK Mat Syah, utamanya bila kita melaksanakan jamuan akhir tahun, our annual dinner. So kita buat, selalunya kita buat di hotel. So tak kira lah di Sungai Petani, di mana-mana, kita menjemput balik semua PIBK kita jika mereka berkelapangan pada waktu tersebut bersama-sama dengan kami, just untuk makan saja, tak ada apa-apa, untuk makan je, untuk berjumpa kembali, bertanya khabar dan sebagainya. Ada satu benda lagi yang dalam perancangan saya untuk 2019, untuk pihak-pihak luar yang sentiasa membantu SK Mat Syah, kita akan cuba cari ruang ataupun satu tapak atau satu site atau satu wall. Kita nak bagi satu penghormatan kepada pihak-pihak luar ni. Itu dia punya, orang kata trademark kita, dia punya Hall of Fame lah, Hall of Fame untuk dia.